melalui dengan bacaan ayat Quran ini, dengan amalan ini, kita akan diberikan ilham bagaimana untuk kita melakukan amalan-amalan yang mampu kita menjaga semua perkara tadi. Sebagai contoh, dalam bab nak menguatkan sistem imunisasi badan ini, Allah akan berikan petunjuk-petunjuk, amalan-amalan pemakanan contoh, amalan-amalan yang kita akan dapat daripada hadis untuk kita lakukan. Sebab itu kita kena mulakan dengan petunjuk, kita mohon pada Allah SWT. Sebab urusan dunia ni, apatah lagi urusan akhirat, semuanya mesti terkait dengan Allah. Dalam dalil surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulkus samawati wal ardh, lahu mulk, bagi dialah kerajaan ataupun kepemilikan seluruh di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Semua urusan, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur, wa ilallahi turja'ul umur. Dan kembali semua kepada Allah, tidak boleh tidak. Cuma manusia saja kadang-kadang membeza-bezakan, disebabkan oleh kejahilan, kedangkalan, akal fikiran yang hanya berorientasikan kebendaan, melihat dunia dengan benda, melihat dunia dengan diri dia, melihat usaha itulah diri dia. Dia tak nampak usaha itu mesti dengan bantuan kuasa Allah. Melalui dengan bacaan ayat Quran ini, dengan amalan ini, kita akan diberikan ilham bagaimana untuk kita melakukan amalan-amalan yang mampu kita menjaga semua perkara tadi. Sebagai contoh, dalam bab nak menguatkan sistem imunisasi badan ini, Allah akan berikan petunjuk-petunjuk, amalan-amalan pemakanan contoh, amalan-amalan yang kita akan dapat daripada hadis untuk kita lakukan. Sebab itu kita kena mulakan dengan petunjuk, kita mohon pada Allah SWT. Sebab urusan dunia ni, apatah lagi urusan akhirat, semuanya mesti terkait dengan Allah. Dalam dalil surah Al-Hadid ayat 5, lahu mulkus samawati wal ardh, lahu mulk, bagi dialah kerajaan ataupun kepemilikan seluruh di langit dan di bumi. Maksudnya apa? Semua urusan, lahu mulkus samawati wal ardh wa ilallahi turja'ul umur, wa ilallahi turja'ul umur. Dan kembali semua kepada Allah, tidak boleh tidak. Cuma manusia saja kadang-kadang membeza-bezakan, disebabkan oleh kejahilan, kedangkalan, akal fikiran yang hanya berorientasikan kebendaan, melihat dunia dengan benda, melihat dunia dengan diri dia, melihat usaha itulah diri dia. Dia tak nampak usaha itu mesti dengan bantuan kuasa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Ratu Furqan, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersiaran lagi kita pada malam yang penuh barakah ni. Mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk terus istiqamah dalam jadual yang Allah telah izinkan untuk kita tetapkan, yakni pada setiap malam ada kuliah kita, insya-Allah. Pada setiap malam ada pengajian kita, bermula pada pukul 9.30 insya-Allah, sama ada pengajian secara formal ataupun pengajian secara bual bicara. Nak tahu nak beza apabila ada background begini, mana setting begini, maknanya ianya formal. Adapun background apabila ada bual bicara, lebih kepada perbincangan berkisar tentang ulang kaji, murajaah, dan juga kita akan sentuh soalan-soalan yang diutarakan. Adapun dalam pengajian formal juga saya akan sentuh soalan-soalan yang Allah izinkan untuk kita rungkai dan kita kupas. Jadi insya-Allah bila kata ada setiap malam tu bukan bermaksud tak apa ada setiap malam. Dia bukan bermaksud begitu. Kadang kita ni berbelah bagi. Berbelah bagi sebab hari-hari ada macam tu kan. Berbelah bagi tak apalah, kemudianlah, nantilah. Itulah cabaran dia. Itulah cabaran kita beramal benda yang sentiasa ada. Perkara yang sentiasa ada ni. Bayangkan seperti nafas kita sentiasa ada. Betapa benda yang sentiasa ada ni, silap bulan kita buat dia endah tak endah je nanti. Sentiasa ada je. Yang ada tak ada tu yang kadang-kadang kita tumpu kan. Ni jarang ada ni, jarang ada ni. Sedangkan yang selalu ada tu yang perlu diperhatikan. Itu contoh kan. Perkara yang biasa, sebagai contoh, menyebut nama Allah. Biasa dah sebut nama Allah. Ya biasa dah. Ada nama lain tak yang pelik-pelik sikit tu. Nama Allah semua orang tahu katanya. Tapi yang biasa tu sebenarnya ramai orang tidak menghayati sebab biasa. Dan memang yang biasa itulah yang luar biasa sebenarnya. Yang biasa itulah jangan dipandang biasa-biasa. Air kosong biasa. Tapi tak ada air kosong, tak ada air semua. Walaupun nilainya murah, harganya murah. Tapi nilainya mengatasi semua harga yang ada. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya-Allah pada malam yang penuh barakah ni kita menyambung pengajian kita. Dan insya-Allah seperti biasa kita niatkan pembentukan niat kita kerana Allah SWT, dan kita pembentukan niat kita, dan yang mana nak jadikan sebagai wasilah, sebagai untuk ruqyah diri, niatkan mudah-mudahan melalui pengajian ilmu ini meruqyah ini, membersihkan segala kekotoran-kekotoran yang ada, sebab berada dalam majlis ilmu secara istiqamah itu adalah tazkiyah. Itu jalan penyucian sebenarnya pada amalan hati. Dan apatah lagi amalan yang kita isi juga dalam ni, seperti sebentar lagi kita akan baca surah Al-Hadid. Niatkan apa saja kebaikan yang Allah nak berikan, kita mohon pada Allah Ta'ala berikan. Dan juga ada yang berhajat, Ustaz tolong Ustaz doakan. Ada beberapa hajat mana yang ada diuji kesakitan, sedang sakit, mak sakit ke, keluarga kena COVID ke, macam-macam lah umumnya, kepada semua maslahah ke muskilah, perkara-perkara yang berlaku dalam semua yang menonton ni, jemaah khusus dan umum yakni seluruhnya. Moga-moga Allah wasilah daripada majlis ilmu ini, Allah angkat semua musibah, kesusahan yang ada, insya-Allah. Dan memang pun kita jarang nampak bahawa usaha amal itu juga adalah sebagai penyelesaian kepada masalah. Usaha amal, contoh duduk setiap malam istiqamah ni, sebenarnya bukan biasa-biasa, bukan saja. Sebab ini ada satu pertukaran. Pertukaran bermaksud kita kena ada satu timbal balik. Bila kita nak Allah tolong, kita kena tunjukkan kesungguhan kita terhadap apa yang Allah suruh. Bukan lagi buat kerana nak Allah selesaikan, tidak. Contoh beramal datang majlis ilmu ni sebenarnya
adalah kesungguhan bahawa untuk Allah tolong kita. Ya Allah, mudah-mudahan asbab majlis ilmu ni setiap malam aku dengar, setiap malam aku duduk, aku bagi masa sejam lebih ni ya Allah. Sebab ada kebaikan, kau pemudahkanlah urusan aku ya Allah. Macam tu. Ada orang dia menuntut ilmu sebab terus kepada perkara-perkara ni nak tu. Dia ada intention lain. Dia contoh beramal-beramal sebab nak tutup kesusahan. Itu lain, itu tidak jadi. Yang kita nak adalah kita nak perbetulkan sistem hidup kita balik. Amalan-amalan ni kita nak faham kenapa kita buat. Ini sebagai satu dia panggil apa? Pembuktian. Sebab hidup ni dia mesti nak dibuktikan. Jadi bukti ni kalau nak dibayar gaji mesti bukti datang kerja. Macam itulah. Jadi nak dibayar gaji mesti bukti ni datang kerja. Nak didatangkan pertolongan buktinya beramal. Jadi amalan seperti menuntut ilmu ni bukan amalan yang tunggu tajuk best baru dengar ataupun tunggu seseorang itu baru dengar. Dia kena jadi kelaziman, lazimkan. Dia jadi wirid yang tidak boleh ditinggalkan. Dia jadi sebati dengan hidup. Baru boleh jadi insya-Allah. Macam kerja, takkan sekali datang jadi, sekali datang gaji penuh sebulan. Mana boleh. Kalau kerja government tu, government tu 3 bulan tu baru dapat gaji kan, untuk umum yang baru-baru kan. Samalah kita. Sepanjang puluh belah tahun hidup, baru 2 tahun aktif. Macam tu lah, baru 2 tahun. Itu pun berfikir-fikir juga. Dah selalu sangat ni kelas ni. Ada juga berfikir dah selalu sangat kelas. Itu masalah dia kan. Bab agama ni dia rasa macam selalu sangat. Tapi kalau bab dunia, dah sangat-sangat dia selalu. Itu masalahnya. Itulah cabaran kita untuk mengimbangi, untuk melihat kembali kehidupan ini sebenarnya illa liya'budun, untuk Allah sebenarnya. Allah boleh buat lebih strict daripada ini sebenarnya. Sebagai contoh 50 waktu solat. Allah boleh buat. Kita ni sibuk kulu kili menguruskan benda yang tak pasti. Allah boleh wajibkan je terus 50 waktu. Habis cerita. Habis cerita. Tapi Allah Ta'ala ni sifatnya Rahman, Rahimi. 5 waktu. Itu pun orang ambil kesempatan juga. 5 waktu. Allahu Akbar. Betapa dangkalnya fikiran kita ni dalam mengurus takbir hidup kita ni. Baik, sebelum kita sambung perbahasan yang lebih panjang, mari kita sama-sama lazimi dengan bacaan surah Al-Hadid. InsyaAllah kita niatkan, bantu sama-sama niatkan dengan bacaan ini, maka Allah turunkan barakah rahmatnya. Yang menuntut baca secara live ni, insyaAllah. Moga-moga beza baca live. Dia sebenarnya ada beza, ulangan atau ni memang ada beza. Kalau tengah live, secara live sekarang ni, dia punya suasana energi dia lain sikit. Kalau ulangan lah. Tapi ada pun yang penting jangan sampai tak tengok. Baik, insyaAllah. Mari kita mulakan dengan baca umul kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli shay'in alim. والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا
أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, selesai sudah bacaan suci ayat Quran tadi daripada surah Al-Hadid. Mudah-mudahan kita akan dapat barakah dan fadilat daripada bacaan itu tadi, insya-Allah. Bagi yang berniat, yang benar-benar berazam untuk mendapatkan dalam konteks perkataannya, ini ada permasalahan dalam konteks nak menguatkan kekuatan dalaman ataupun nak berhadapan dengan perkara yang sedang dilalui, gangguan ke apa ke. Maka cuba insya-Allah bersama-sama membaca surah Al-Hadid ini setiap malam secara live begini, insya-Allah. Mudah-mudahan anda akan dapat kesan fadilatnya. Mudah-mudahan. Sebab setiap perkara yang kita lakukan itu dengan kesungguhan dan kita buktikan bahawa kita ini benar-benar nakkan harapkan pertolongan pada Allah SWT, mesti kena ada perantara. Perantara maksudnya mesti kena ada wasilahnya, perbuatan af'al apa. Apa yang kita nak buat ni? Kita susah. Kita berusaha untuk dapatkan apa hajat yang kita nak. Contoh, kita susah sakit nak cari ubat. Kita susah duit cari kerja, cari niaga. Tapi kita tidak bersusah-susah untuk mencari pertolongan Allah. Adakah anda ingat perkara yang kita laku dalam hidup dekat atas kehidupan dunia ni boleh berlaku dengan sendirinya? Tidak, tuan-tuan. Tidak boleh terjadi dengan sendirinya. Adakah kita ingat bahawa Allah akan tolong bila kita betul-betul kuat-kuat berusaha kerja siang malam pagi petang? Adakah kita beranggapan begitu? Ataupun adakah kita beranggapan bahawa Allah akan tolong kita dengan kita melakukan segala apa yang sepatutnya kita lakukan? Contoh, saya dah itu, saya dah ini. Tapi tiada bimbingan. Maksudnya ada bimbingan. Tak ada, tuan-tuan. Dia tidak akan jadi satu amalan itu sempurna di saat kita benar-benar berharap kepada Allah SWT.
Nak berharap kepada Allah ni. Kadang kita berharap pada amalan. Kita berharap kepada pekerjaan. Kita berharap yang lebih parah lagi, berharap pada dunia. Berharap pada dunia. Walhal, konteks pengharapan itu tidak boleh diletakkan pada perkara yang tak boleh harap. Sebab tu ada perbahasan tentang jangan berputus harap. Tak boleh. Kalau berputus harap, bermakna orang ini bukan orang beriman. Bukan orang beriman. Kalau cari dalam perbahasan putus harapan ni, Allah tidak suka kita berputus asa, berputus harap. Dan banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang janganlah kamu bersedih, janganlah kamu rasa lemah, yang membawa kepada putus harap. Asalnya apabila kita tadi harap tadi, kita berharap dengan usaha, kemudian jadi, atau berharap dengan amalan, kemudian jadi. Tanpa ada berharap dengan Allah SWT. Itu mesti ada bimbingan, tuan-tuan. Sebab itu penting ada bimbingan. Itu tujuannya adalah untuk meluruskan kembali kepincangan-kepincangan yang berlaku dalam perbuatan yang kita dah lakukan selama hari ini. Bukan kata kita tidak beramal, tetapi tidak capai maksud amalan itu. Sebab tu saya kata tadi, siapa yang ada berhajat, berhajat sungguh bagaimana nak betulkan balik keadaan kehidupan ataupun nak menguatkan, maka ada satu, kena ada bimbingan yang berterusan dan amalan yang berterusan. Itu yang penting itu. Sebab sekiranya kita tidak ada bimbingan itu, maka kita akan buat tanpa ada kefahaman yang jelas. Yang ini yang kadang-kadang orang boleh buat, dia tak apa, saya boleh beramal, saya buat. Semua cakap saya buat. Saya dah buat itu, saya dah selawat Ustaz, saya dah itu, saya dah ini, saya dah usaha. Tapi soalan dia, ada tak yang membimbing kamu? Ada tak yang betulkan fikiran kamu? Ada tak bersama-sama? Bersama-sama beramal, bersama-sama buat. Dah biasa buat sendiri. Macam itulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu, jangan kita salah letak harapan itu. Itu paling penting. Jangan salah letak harapan. Ini kena ada bimbingan. Ni amalan ni, ya mungkin kita dapat amalan-amalan dari pelbagai sumber yang sahih. Alhamdulillah. Tapi bimbingan dalam anda beramal tu, siapa yang memperbaiki, memperbetulkan, menegur. Itu nama takdir, pembimbing. Kalau nak penunjuk amal tu ada penunjuk amal. Tapi pembimbing ni kita kena pastikan. Sebab itu kita dalam pengajian ini, insya-Allah, itu saya nyatakan tadi, siapa yang berhajat, berharap dan berhasrat untuk memperbaiki. Ada permasalahan macam-macam tuan-tuan hidup ni. Kadang-kadang kita mencari jalan. Bukan sebab dah tak ada jalan. Tapi dah terlampau banyak jalan. Bukan tak ada jalan, terlampau banyak jalan, sampai tak boleh jalan. Rupanya bimbingan tadi. Bimbingan. Sebab tu contoh macam bacaan surah Al-Hadid. Anda boleh baca seorang-seorang? Boleh, tak ada masalah. Surah Al-Mulk, boleh baca seorang-seorang. Anda boleh beramal sendiri-sendiri, tak ada masalah. Tapi energi dia, kefahaman tu. Bila kita, sebab tu penting jemaah. Jemaah ni, kekuatan dia kat situ lah. Sebab dia akan boleh menampung mana-mana kelompongan kita. Apatah lagi dipimpin oleh seseorang yang faham. Itu penting. Sebab tu penting solat jemaah, baca jemaah. Walaupun boleh sendiri-sendiri lah Ustaz. Ya, boleh. Boleh, tak ada masalah. Tapi cerita masalahnya kita. Kita yang bermasalah ni kalau sendiri dia mula merewang, mula tak ke mana-mana pergi. Kalau dengar contoh kuliah, memang dengar kuliah. Tapi dengar tak ada satu jemaah. Sebab tu kena jemaah. Bimbingan yang berterusan, ya, bimbingan kena berterus. Sebab tu contoh
Tuan Syamsul Bahari dan semua. Solat 5 waktu sehari semalam berjemaah, nampak, dibimbing berterusan oleh imam. Siapa yang boleh solat 5 waktu berjemaah? Berjemaah. Dia mesti berbeza dengan solat sendiri. Mesti. Siapa yang baca berjemaah? Dia jemaah saja mesti ada kesan dia. Apatah lagi yang mendekati, dalam konteks mendekati ini maksudnya nak berubah berjemaah. Itu lagi cepat daripada berubah seorang-seorang. Dia jemaah dia lain. Sebab tu bila ada peluang begini, masuk jemaah. Aku nak masuk jemaah. Sebab apa? Jemaah banyak, itu rahmat turun banyak. Sebab tu Islam, Nabi SAW sangat berbangga dengan umat yang ramai. Berjemaah. Sudah pasti yang ramai itu lebih baik. Khairu hazil ummah, dan satu hadis Nabi mafhum dia, khairu hazil ummah aksarun nisa'a. Sebaik-baik lelaki ataupun umat pemimpin itu ada ramai perempuan, isteri. Yang ramai. Bukan masuk kahwin ramai, tapi ramai. Anak ramai ke, isteri ramai ke, Allah takdirkan. Dan yang ramai yang berjaya lah. Sebab tu kita menumpang dengan Nabi SAW yang ramai isteri. Kita seorang isteri kelang kabut. Seorang belum kelang kabut pening. Nabi ramai isteri. Ramai. Kita numpang. Berkata-kata pada orang yang ramai ni lain macam sikit. Pemimpin-pemimpin yang berjaya memimpin ramai ni lain. Dia sebab tu berbeza. Sebab tu ambil peluang, tuan-tuan. Ambil peluang duduk dengan jemaah. Bukan bermakna mengetepikan perkara lain, tidak. Hati-hati dalam berjemaah ni ada satu penyakit, asabiah. Hati-hati. Atau dia je betul. Tapi sebab ini pengajian tasawuf, tauhid tasawuf, takkan berlaku begitu. Saya melarang sama sekali. Ni pengikut ustaz barik bukan. Saya tak ada pengikut. Saya, wallahi, saya tidak mahu ada pengikut-pengikut begitu. Tapi ilmu tu sendiri, pengajian tu sendiri, ada pengikut dia. Pengajian itu, mungkin saya mati satu masa nanti, mungkin ada yang mengganti, wallahu alam. Bismillah. Jadi, bukan diri ni. Jadi, masuk jemaah, itulah untuk nampakkan satu kekuatan yang besar. Macam besi, tuan-tuan. Al-hadid ni, besi ni, dia bukan dia unsur yang satu, dia banyak unsur dalam tu. Gabungan-gabungan itu menjadikan dia campuran. Nabi Daud AS antaranya mendapat mujizat besi, buat besi. Ada campuran besi. Tuan-tuan kalau belajar, contoh tengok kalau buka YouTube ke apa kan, tengok orang buat keris. Keris tu macam bentuk besi kena campur. Ada yang pakar lah. Kalau pakar buat keris, kalau buat besi pun sendiri, buat pedang. Salahuddin Al-Ayyubi, pedang Salahuddin Al-Ayyubi itu, Masya Allah. Gabungan, macam-macam besi ada dalam tu. Jadi tidak boleh kata, aku sendiri-sendiri, aku seorang-seorang. Tak boleh. Dia tak ada istilah sendirian. Yang sendiri itu hanya Allah. Qiyamu binafsih. Berdiri sendiri. Kita tidak boleh. Tidak boleh aku sendiri. Aku berubah sendiri. Tak boleh. Macam contoh orang perempuan. Minta maaf. Orang perempuan yang mana kata, saya berdikari sendiri Ustaz. Suami saya tak pedulikan saya. Tak. Walaupun suami itu tidak pedulikan kamu, ingat ada orang pedulikan kamu. Apa dia? Mungkin guru-gurunya nak mengajar, lelaki juga. Mungkin anak lelaki, lelaki juga. Atau kawan-kawan yang mendoakan. Dia tak boleh sendiri. Tak ada sendiri, saya sendiri, tak ada sendiri. Dia tidak boleh. Kata kuncinya malam ni adalah mukadimah ni, jangan sendiri-sendiri. Jangan syok sendiri. Itu je lah. Jangan sendirian, jangan syok sendiri. Apatah lagi di akhir zaman ni, rapatkan kembali. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali-tali Allah. Jangan sendirian. Kalau contoh dengan sekarang ini, saya nak buat satu, dia panggil apa? Kajian sidik pada kehidupan. Saya nak tengok bagaimana tuan-tuan mengambil hikmah dan iktibar. Apabila sekarang ni contoh masjid tak boleh buka, buat masa sekarang, tidak meluas wilayah dah boleh. Tapi tak seperti dulu lah, maksudnya tak seperti dulu. Apa yang anda kena buat adalah
Jangan sendiri-sendiri. Dekat rumah jangan solat sendiri-sendiri, jemaah. Kuatkan balik, rapatkan balik. Tapi ustaz, masalah tu kalau tapi tu, suami saya tak boleh lah. Dan yang tak boleh tu tak apalah, nak buat macam mana. Tapi seruan ni kepada yang ada peluang lagi, rapatkan saf kembali rumah tangga. Isteri tidak boleh berdiri sini, minta maaf. Isteri yang mana ada suami, minta maaf. Anda tidak boleh mendabik dada mengatakan anda boleh sendiri, tak boleh. Suami pun tak boleh sendiri. Seorang isteri atau perempuan, perubahan diri dia tergantung kepada lelaki, siapa lelaki yang ada di sisi dia. Sama ada suaminya, itu yang paling dekat lah sepatutnya. Kalau suami ni tumpas dan gagal, itulah mungkin ayahnya, lelaki, atau anaknya, lelaki, atau gurunya, lelaki. Lepas tu menuntut ilmu wajib bagi semua. Ustaz, boleh nak kena minta izin ke menuntut ilmu dengan suami? Menuntut ilmu tak ada. Menuntut ilmu kewajipan. Wajib. Apatah lagi ilmu tauhid. Bang, nak menuntut ilmu tauhid ni bang, izinkan. Tak ada izin-izin. Macam solat lah. Fardu. Bang, boleh saya nak solat zuhur boleh bang? Abang izinkan tak saya? Namanya tak sekolah. Faham? Bab fardu tak minta izin. Sebab Allah punya suruhan. Menuntut ilmu, suruhan Allah. Jadi isteri-isteri tak boleh bagi alasan. Apatah lagi online sekarang ni. Tapi ustaz, time inilah suami saya nak time inilah. Uruskanlah pandai-pandai lah Ijaz. Tapi bukan maksud dengan izin suami pergi menuntut ilmu. Keluar rumah mungkin. Keluar rumah ya. Tapi menuntut ilmu tu sendiri, itu bukan atas keizinan. Sebab itu adalah fardu. Kefarduan. Fardu ni atas kepada wajib sebenarnya. Atas lagi, fardu. Kalau wajib ni boleh bertukar. Kalau fardu tak boleh. Fardu lah. Dia akan minta izin bagi tahu. Dia menuntut ilmu tak ada minta izin. Macam solat, takkan nak bagi tahu solat pula. Bang, saya nak solat dia bang. Nyaya nak minta izin. Tak boleh. Sebab tu tak terpakai satu suruhan yang melanggar syarak. Bang, saya nak tutup aurat, saya minta izin abang boleh? Tak boleh. Bang, saya nak buka aurat ni, tak boleh. Aurat itu mesti Allah. Kalau suami kata, abang tak suka kamu pakai tudung, buka. Kalau sekiranya dia buka tudung itu, atau dia tak nak buka, dia pakai, dia tak nak buka, maka suami dia menceraikan dia. Itu cerai yang bermaruah. Cerai yang mulia. Sebab apa? Mempertahankan yang hak. Tapi bukan bergaduh lah. Dia juga bergaduh, siap bertumbuk ustaz, saya bertumbuk dengan suami saya. Itu tak betul lah. Ini pertahankan saja hukum Allah tu. Sehingga diceraikan. Kamu ni degil. Aku suruh buka tudung, kamu tak nak. Dah keluar aku pada rumah ni. Tu tak apa. Allah akan selamatkan orang macam ni. Maknanya, seorang isteri atau perempuan yang akan memberi kesan kepada perubahannya, lelaki. Siapakah lelaki misteri itu? Itulah yang disebutkan tadi. Sama ada ayahnya, kalau dia anak perempuan. Kalau ayahnya tumbang, ayah tak boleh. Abangnya mungkin. Tumbang juga, kahwin. Suaminya. Suami pun jenis on off juga. Nak tunggu anak kecil lagi, mungkin. Gurunya juga bernama lelaki. Jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Tegur perkara yang betul, tak ada masalah. Tuan Khabib nak tegur tajwid, apa masalahnya? Bab tegur ni macam imam lah, makmum. Imam silap kat depan, lupa rakaat. Takkan makmum tak boleh tegur? Makmum tegur lah. Tegur, jangan kutuk. Apalah bab, itu kutuk lain, menyalahkan lain. Tegur lain, nasihat lain. Subhanallah. Tegur lah. Tapi kalau imam duduk degil juga, janganlah ikut. Kalau macam terlebih rokaan, janganlah kita ikut dia. Kita tahu dah terlebih rokaan, kita berbangun dengan kita batal sekali. Lepas tu panggil mufarraqah. Sebab tu imam ni, dia bukan sentiasa betul depan. Dia ada kat belakang makmum ramai tu. Mungkin makmum lebih pandai. Cuba sebab dia imam. Itu saja.
Tapi imam tu mestilah ilmu lebih daripada makmum sepatutnya. Tapi kita manusia, takkan ada siapa lebih, siapa kurang. Ada ketika kita melakukan kesilapan, dia berlapang dada, ditegur, itu saja. Ha? Baik, jadi senang hamba yang mulakan Allah Ta'ala. Itu, maksudnya tak ada saya berubah sendiri-sendiri. Tak ada. Mesti ada jemaah. Ada jemaah ni jamak, bukan mufrad. Maksudnya ada berdua, bertiga. Mesti ada perubahan itu. Begitu juga dengan lelaki. Lelaki ni, yang tadi perempuan, itu memberi kesan perubahan. Kalau nak nampak, yang betul-betul nampak ni, minta maaf cakap, kalau yang contoh Allah uji penceraian. Ni betul-betul nampak. Dengan lelaki ini begini, dengan lelaki ini begini, kesan dia. Kalau dengan ayah ni mungkin tak boleh tukar. Ni kalau nampak dengan suami ni, nampak. Ataupun dia tak bercerai. Dia jumpa guru. Dengan guru ni macam ni. Dengan guru ni, terkesan. Dia macam ni. Dia mesti ada perubahan itu. Mesti nampak ketara. Dia tak boleh, dia tiba-tiba sendiri. Ada orang kata dia berubah sendiri. Tak ada. Dia mesti ada wasilah dia. Mesti ada penyebab dia. Dia bukan seorang. Baik. Lelaki, kesan dia, sama ada dia berubah, sama ada dia rebah atau rubah lebih hebat apabila dia mampu menjalankan tanggungjawab kepada isterinya dan mentaati mak dia. Dua, perempuan juga. Sebab tu dia tak boleh sendiri. Aku nak baik sendirilah, lantaklah. Aku nak beramal sendiri sudah. Pening fikir masalah perempuan ni, malas lah. Biarlah dia. Tak boleh. Malah amalan anda setinggi gunung pun, banyak amalan ni, qiyam mulai tak tinggal, khatam Al-Quran, subhanallah, hebat. Tapi isterinya dibiarkan. Ataupun terbiar, ataupun yang mengiyakan nafsu isteri tu. Dan macam mana? Dia gagal menundukkan nafsu isteri tu. Maka kepincangan akan berlaku pada si suami tadi. Ketempangan dia. Kalau tak tempang kat sini, tempang kat sana lah. Dah isteri macam tu, macam mana? Dah cinta dunia, dah dia pun okey. Memang tumbang. Selai bulan kat dunia lagi dah tumbang dah. Mungkin dia dikagumi oleh pengikut tetapi tidak digeruni oleh musuh. Dia kalau tengok tuan-tuan, seseorang ini, dia jangan dikagumi oleh pengikut. Pengikut ni akan ikut je. Sebab tu syaitan ada pengikut. Ikut dia kerja. Yes man. Memanglah. Kalau dia sekali dia suka, habis. Tapi kalau betul, digeruni oleh musuh. Musuh ni mesti segan dengan dia. Musuh ni maksudnya opponent lah. Orang bukan Islam ke, ataupun iblis ke. Dia mesti opponent dia. Dia disegani. Kalau disegani, okey. Tapi biasanya, dia tidak akan ada aizah. Kekuatan tu ada. Musuh cebik kita. Musuh pelikih kita. Musuh mempermain-mainkan kita. Ni kemungkinan ketandusan rijal, khalifah yang berjaya menundukkan isteri-isterinya. Sebab isteri ni, kejadian Allah Ta'ala yang perempuan ni dan lelaki ni, kejadian lelaki ni hebat, manusia ni hebat. Maksudnya bagi wanita ni sama kejadian dengan lelaki, sama. Tetapi lebihnya wanita ni dia halus, ya, ada sifat latif, dia sensitiviti dia tinggi. Maknanya maksud dia, kalau kita tengok kajian tentang Siti Hawa, Nabi Adam AS, Hawa nafsu ni lebih cepat tangkap pada perempuan. Jadi maknanya dia cepat terkesan. Dia cepat. Jadi maknanya kalau seorang lelaki itu mampu mengawal, menundukkan isterinya, bermaksud kekuatan seorang lelaki itu hebat lah. Sebab dia mampu mengawal nafsu itu. Sudah pasti dibantu, sudah pasti si suami itu mempunyai kekuatan untuk menundukkan nafsu si isterinya. Dan sudah pasti si suami pun tidak terkesan dengan nafsu. Nafsu ni perasaan lah cepat. Dia mungkin si lelaki ni, Allah je tahu apa yang ada dalam hati dia. Perasaan dia itu cenderung kepada mana? Harta ke? Kedudukan ke? Pengaruh ke? Itu. Hati-hati. Jadi sebab itu kalau kita lihat,
berbalik kepada jemaah tadi. Penting tuan-tuan. Penting. Si suami tidak boleh berubah sendiri-sendiri. Dia mesti pastikan isteri-isterinya. Yang kalau ada 3, 4 tu, tu orang kata berat-berat tu. Tapi sebenarnya bila dah berjaya yang pertama, insya-Allah yang kedua, ketiga, 4 pun boleh. Si isteri tidak boleh kata berubah sendiri-sendiri. Mesti ada yang memberi kesan dalam hidup dia. Berjemaah. Dan apabila berjaya berubah secara berjemaah, kekuatannya luar biasa. Itu kekuatan yang sangat luar biasa, tuan-tuan. Kalau berjaya. Sebab itu, Iblis memporak-perandakan rumah tangga. Sebab itu permulaan jemaah kat situ. Rumah tangga permulaan jemaah sebenarnya. Sebab jemaah yang di luar tu, mesti ada rumah tangga, ada keluarga. Jadi kalau baik rumah tangganya, maka baiklah jemaahnya yang berada di luarnya. Kalau buruk keluarganya, maka buruklah jemaah yang ada di luarnya. Jadi memporak-perandakan rumah tangga itu menjadi agenda utama iblis. Itu dia. Sebab itu berkait rapat dengan bagaimana kepimpinan seorang suami lelaki terhadap isterinya. Dan bagaimana kehebatan seorang isteri tunduk pada setiap kehendak dan arahan suami dia. Menyebabkan dia akan melahirkan anak-anak yang taat, sami'na wa ata'na. Anak-anak ini juga menjadi ulama-ulama besar, macam itulah. Di kitarannya macam tu. Kalau kombinasi jemaah dua ini gagal, bimbang-bimbang, apa yang kita lihat di akhir zaman ini adalah kerana kepincangan penyatuan dua jemaah ini. Jemaah ini mufarakah, cerai-berai, tak mau dengar, buat hal masing-masing. Hati-hati. Sebab tu mana-mana yang mendengar diuji dengan suami ke, jangan biarkan bersendiri. Duduk dalam kelas, masuk kelas, ikut ke pengajian. Itu cara nak mengubati. Kalau anda biarkan diri bersendirian, apatah lagi dengar pula dengan punasihat, PA, joyah, habislah. Huru-hara jadi si isteri tu. Takkan berubah. Kalau ada kumpul perempuan, last sekali buat ketupat. Lepas tu geng-geng, saya ramai dalam grup saya tu semua perempuan. Elok dah tu. Semua grup meluahkan perasaan. Masing-masing tunjuk perasaan. Tak selesai masalah. Selesai cerita, aku pun sama. Kau pun sama. Sama. Kami ramai. Ramai yang sama. Ramai yang sama. Elok dah tu, dilonggokkan dalam satu kumpulan. Pun tak jadi. Dia kena balik mencari guru. Cari bimbingan. Cari jemaah yang dibimbing. Bukan jemaah urus sendiri. Jemaah syok sendiri. Dia panggil. Itu tak boleh. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Untuk belajar tadi, ada saya baca tadi, boleh ke belajar dengan tasawuf tauhid, bukan ustaz. Dia ni bukan ustaz, itu gelaran. Belajar dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Berilmu ni sudah pastilah merujuk kepada ulama. Sudah pasti. Yang arif dalam bidang itu. Tak kisahlah dia background mana kan. Tapi sumber ilmunya pastikan jelas. Itu saja yang nak ditekankan. Dia bukan ustaz, dia motivator. Tapi kalau dia motivator macam mana pun, bidang yang disampaikan mesti sama dengan apa yang sepatutnya disampaikan oleh para asatizah. Sama lah. Kalau berbeza, lain benar, tak boleh lah. Itu kena jelas. Boleh, ilmu ni bukan kata mesti belajar dengan orang ni je, mesti. Tetapi kita kena pastikan pembelajaran kita itu jelas. Apa yang disampaikan tidak bercanggah. Cuma penyampaian mungkin berbeza. Tapi kalau bercanggah-canggah tu, itu dia ni begini. Allah SWT bagi kita satu sensor yang sangat penting, iaitu hati, jiwa. Kalau kita belajar, kemudian kita makin tak sedap hati, makin serabut, makin keliru, mungkin rasa benda pelik-pelik berlaku, maka signal tu Allah dah bagi dah sebenarnya. Jangan lambat meminta. Sebab tu pertama sekali minta petunjuk Allah. Pertolongan dan petunjuk itu penting. Ya Allah, kurniakan ma'rifatmu, basirahmu, pimpin aku dengan cahayamu. Ya Allah, pimpin aku kepada ilmu yang benar. Jumpalah guru tadi. Jangan guru belum tentu.
Pimpin ilmu tu penting. Kalau ilmu tu ada dekat dia je, Allah takdirkan dekat dia, anda mengajilah dengan dia. Nak macam mana? Ilmu pun hak Allah. Allah boleh bagi kepada siapa? Yuktil hikmata may yasha. Allah yang memimpin pada siapa. Mungkin ada ilmu tapi tak boleh sampai ke orang, tak boleh juga. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka anda tidak bersendirian. Itu jawabnya. Tidak bersendirian. Duduk dalam kelas ini tidak bersendirian. Tidak bersendirian. Baik. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perbahasan ilham ini tuan-tuan. Malam ni kita masih membincangkan tentang ilham. Ini ilham ni duduk dalam akal, fikiran. Dalam beberapa pinjangan yang lepas kita dah pecahkan kepada dua ilham. Ini fikiran. Ilham fujur, yang ini jahat. Ilham takwa, itu baik. Baik. Maka kedua-dua ini memberikan peranan penting. Kita dah bincangkan jahat ni apa bentuknya. Jahat ni bukannya negatif. Jahat bukan negatif. Sebab ada orang cakap negatif ni jahat, bukan. Bagi contoh apa bukan negatif yang tak jahat. Sebab negatif positif tu perbincangan lain sebenarnya. Itu adalah keadaan. Tapi jahat ni dia mesti sandarannya adalah dosa. Contoh berfikiran negatif ini adalah mati. Mati bagi setengah orang negatif. Bagi orang yang sedang didorong dengan kehidupan. Hidup hebat. Jadi cerita bab mati dia negatif. Jadi berfikiran jahat bukan berfikiran mati. Bukan. Malah kalau letakkan pula takwa, inilah fikiran tentang mati. Itulah orang yang takwa. Ini zikrul maut. Ingat mati. Ingat mati. Okay. Jadi bila kata ilham ini diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam surah Asy-Syam yang kita bincang sebelum ini, 8 ayat 9 tu. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah mereka yang menyucikan. Merugilah mereka yang mengotorinya. Baik. Apakah elemen yang kontrol balik jahat dan baik ini? Bila balik kepada beruntunglah mereka yang menyucikan, bermaksud dia akan merujuk kepada jiwa. Jiwa inilah yang dimasukkan dengan kesedaran, keimanan, yang dimasukkan dengan keyakinan, jiwa yang tiada keraguan, yang akan membersihkan fikiran tadi. Ni. Jiwa inilah yang akan membersihkan fikiran tadi, akan mendorong fikiran ini berfikir tentang ketakwaan. Takwa ni kena fikir sebab dia adalah perbuatan. Takwa tu bukannya satu perkataan itu saja, tak. Takwa ni adalah menjaga. Wiqayatan, menjaga. Dia mesti ada perbuatan. Bila kata perbuatan, dia mesti bermula dengan fikiran. Sebab tu semua hukum itu terpakai bagi orang yang berakal. Kalau dia tak ada akal, maksudnya dia tak boleh berfikir dengan waras, maka tergugur akal segala hukum atas dia. Jadi bermaksud, dengan keyakinan yang benar, yang tidak berbelah bagi, yang tiada keraguan. Ini perbahasan tentang iman. Perbahasan tentang Allah. Sebab itu dimasukkan dalam hati itu
keimanan, keyakinan tentang Allah. Maka bila kata keyakinan, keimanan tentang Allah bermula dengan perbahasan tentang kita bincangkan semalam itu tentang kekuasaan. Allah suruh bila tentang Allah mestilah bersandarkan kepada wahyu. Wahyu ni bermula mesti Al-Quran. Nakli, dalil nakli. Bila Al-Quran yang membimbing hati dan menundukkan, iaitu mengisi akal, barulah kejahatan itu tidak berlaku. Baik, Al-Quran ni pula digunakan. Guna Al-Quran ini, bila tengok kepada kedudukan Al-Quran itu, adalah pada rukun iman. Jadi anda jangan ingat, anda membaca Al-Quran, kemudian anda dah pasti beriman. Belum, silap lagi bulan, belum beriman yang sempurna. Sebab menyebut Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini adalah perkara yang termasuk dalam rukun iman. Sudah pasti, apabila membaca Al-Quran, itu sebenarnya nak memantapkan lagi iman yang ada. Bukan membaca itu masih ragu, tidak. Jadi Al-Quran ini digunakan. Dalil Al-Quran. Al-Quran itu sumber utama kita. Tidak boleh daripada Al-Quran. Dan yang membahaskan tentang Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, itulah Rasulullah SAW. Itu datang perbahasan tentang Nabi SAW. Hadis. Keluar perbahasan yang mengupas tentang Al-Quran. Nampak? Dan inilah kaedah yang kita letakkan bagaimana nak kembali menjernihkan fikiran. Supaya ilham ni Allah bagi dia. Baik buruk datang serentak. Ini ujian lah. Kenapa Ustaz boleh datang dua-dua sekali ni? Ya, ini ujian. Sebab Allah nak tengok siapa di kalangan kita ini yang mampu membezakan. Yang mana yang jahat, fujur, yang mana yang takwa. Bagaimana nak membezakan? Adakah dengan akal semata-mata? Tidak. Dengan jiwa yang dibersihkan. Maka di sinilah ada perbahasan tentang penyucian hati. Jiwa yang dibersihkan daripada penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit hati yang boleh mengganggu jiwa sehingga mengganggu akal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala lima. Khair. Baik, berbalik pada tadi. Apabila iman ini, fikiran ini, dibersihkan dengan penyucian tadi, hati ini. Hati ini apabila melalui jalan penyucian. Yang tadi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dimasukkan penyucian itu, dimasukkan kesedaran, keyakinan, hilangkan keraguan. Maka barulah akal itu mampu membezakan. Arti kata lain begini. Akal ini, dia akan ada dua cerita dia. Ada cerita tentang takwa, ada cerita tentang fujur, fasik, jahat. Tentang apa ni? Akal nanti? Dia akan ada, dia melihat. Sebab akal ni elemen je adalah melihat. Tak tengok ke? Macam itulah ayat dia. Apa yang dilihat? Itu kehidupan dunia ni. Dunia ni kat sini, akal kat sini. Ada dua tadi. Baik. Pada kedudukan ini, sidang jemaah yang mulia Allah, ini dipanggil ilham. Yang datang pada Allah. Allah bagi dua-dua. Baik, bagaimana nak membezakan?
Bagaimana nak membezakan ini? Silat bulan bercampur aduk. Buruk dan baik. Akal ni akan melihat apa yang dilihat dunia. Kita berada di dunia, sebab itu dunia ini juga termasuk dalam halangan yang besar. Sebab dunia ni akan, kalau tidak ada ketakwaan yang tinggi, tuan-tuan, sedang jemaah yang mulia Ta'ala, maka dunia ni yang meracun akal. Tu dia. Dia akan jadi racun. Dia akan jadi racun. Dan dunia ni juga, apabila gagal kita menghalang dunia daripada mengawal akal, apabila dia masuk, gagal kita ni, maka dunia ni juga akan mendorong nafsu. Ni masuk tadi nafsu, perbincangan nafsu, untuk menguasai akal. Bila akal dah diracun oleh dunia dan dunia telah mendorong nafsu, ini dorongan lah. Bila kata dia dah boleh racun tu, maksudnya dia akan memberi dorongan. Maka nafsu ni lah yang akan menggerakkan, memberikan satu input, ilham tadi bergerak. Maka dia akan memilih kepada kejahatan ini untuk melakukan pelbagai perkara-perkara yang terus diterjemahkan kepada perbuatan-perbuatan. Perbuatan yang merugikan. Allah kata, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Perbuatan yang rugi. Perbuatan rugi ini adalah perbuatan yang mengundang murka Allah atau dosa. Nah, dia begitu, tuan-tuan. Jadi maknanya, dia medium, Cikgu Amir. Medium. Yang akan membawa. Dia bukan direct. Ilham semua dari Allah. Semua dari Allah. Tinggal lagi Allah menghantar. Allah akan menggerakkan tentera-tenteranya. Penyampai, pembawa. Contoh macam wahyu. Itu datang pada Jibril AS. Kan? Wahyu. Dia ada bisikan jahat. Itu akan ada pembawa dia. Jadi pembawa kepada kejahatan itu adalah iblis. Jadi pembawa dia. Pembawa kepada kebaikan itu adalah malaikat. Malah ilham itu dibawa turun. Dan ada pun hakikat ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menggerakkan. Jadi itu hasutan. Jadi allazi yuwaswisu fi sudurin nas, sudur. Juga perkataan sudur. Itu perbahasan contoh sudur ini jiwa, qalbu. Kalau disusun ni dia juga akal. Sudur. Maka di sini segala bentuk keraguan itu ditiup di sini. Ilham buruk itu dia masukkan di sinilah. Sebab itu ilham itu dia yang menerima itu dia akal. Tapi dia akan memberi kesan kepada hati. Dia akan memberi kesan di satu kumpulan tu. Fa'alhamaha fujuraha. Allah ilhamkan akal juga. Tapi bila hati ni yang memainkan peranan, yang kontrol balik akal ini dengan apa? Dengan iman. Maka beruntunglah mereka itu, Allah kata. Beruntunglah. Maka tugas hati ini ada kerja. Hati ini dia mesti jangan ragu. Ini tugas utama adalah untuk menghilangkan keraguan. Sebab tu dalam Quran, kalau kita rujuk, zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini tak ada keraguan, tak boleh. Dia tidak boleh diterima oleh hati yang ragu. Jadi tugas kita untuk menghilangkan keraguan supaya ilham yang datang itu kita tidak cenderung kepada ilham yang jahat. Maksud sudur itu adalah fi sudur itu hati. Jiwa, qalbu.
Baik. Jadi maknanya setelah kita melalui proses menghilangkan keraguan. Dengan apa Ustaz nak hilangkan ragu ni? Ragu ni nak hilang dengan apa? Dengan amal. Jangan. Amal pun nanti masih ragu. Sebab tu ada orang, dia nak hilangkan ragu, dia terus beramal. Dan tu terus dia buat perbuatan. Contoh tak payah jauh lah. Perkahwinan. Amat. Saya ambil contoh. Kalau kata solat, kan perbuatan tu nampak macam takkanlah solat tak boleh datangkan yakin. Okey. Tak apa, saya ambil contoh. Tapi sama juga perbuatan tu. Saya ambil kahwin. Perkahwinan. Berapa banyak perkahwinan yang tidak membawa kepada pahala. Yang makin ragu. Malah makin bersangka. Makin pasangan tak yakin satu pasangan. Kenapa? Patutnya kahwinlah. Dah yakinlah sampai ke sudah. Nampak? Ni beramal ni. An-nikah as-sunnah Nabi kata. Nikah ni sunnah. Amalan. Kenapa ada bercerai-berai tu? Kena. Bercerai ni tak kisahlah. Bagilah ayat bersepahaman ke cerai secara baik. Tapi puncanya ragu. Puncanya adalah ragu. Bila ragu, tak sefahaman. Bagilah alasan macam mana pun. Lepas tu berbaik ke, yang ni lagi meragukan. Bila time tak bercerai, bila nak bercerai, tak nak baik. Bila dah bercerai, berbaik-baik pula. Pelik bin ajaib. Tak berani orang nak tegur orang ni. Biasa cakap. Biasa kata benar ni. Sebab kita kaji. Punyalah talbis iblis ya. Sebelum bercerai, dia membisu, membatu. Dia kerar tak mau. Berbincang tak nak, apa tak nak. Contoh. Tapi, bila dah bercerai, kan kita dah nak jadi kawan. Best friend forever. Punyalah ya Allah. Tu beramal. Makin ragu. Sebab, dia tidak ada ilmu. Ilmu tak ada. Ilmu pula, ilmu tentang Allah. Yang menghilangkan ragu itu Allah. Khalas, titik. Kepengetahuan, kefahaman. Sebab bila tentang Allah, hati ni, dia kena bincang bab rujuk dalam surah Al-A'raf 179. Ini peranan hati pula. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Qulub. Ni qulub hati. Ni jiwa terus, qalbi. Tak faham. Hati kosong. Sebab tu rumah tangga boleh kucar kacir, porak-poranda, haru biru sebab hati dia kosong. Yang dia suka tu, itu subsidi dia. Kahwin sebab subsidi dia. Subsidi kasih sayang. Jiwa kosong. Jiwa tak faham lagi. Sebab tu lala sekali, tawar hati. Sebab tu hati-hati apabila orang dah tawar hati. Hati-hati apabila orang dah tawar hati. Hati-hati apa? Dari awal-awal kamu tak ada hati-hati. Asal tengok muka okey sikit, akan asal syarashi dia kahwin. Asal syarashi dia kahwin. Nampak macam chemistry sangat. Kahwin. Konon-konon boleh yakin. Jangan. Dia tak tahu bila kahwin tu iblis tengah join sekali. Aku akan campakkan keraguan dalam hati kamu. Aku akan ragu-ragu kau nak sayang dia. Ragu-ragu kau nak layan dia. Ragu-ragu isteri nak buat sehabis baik. Ragu-ragu suami nak layan baik-baik. Tak ada. Lagi-lagi pula orang yang dah pernah melalui kehancuran demi kehancuran. Allah bagi peluang kahwin lagi. Sebab tu minta maaf cakap. Kalau yang dah ikut pengajian, Alhamdulillah. Pastikan jangan berulang kesilapan. Yang tak ikut pengajian, kebanyakan, segelintir lah. Saya tak sebut kebanyakan, tapi banyak pun. Allahu Akbar. Diberi peluang kahwin lagi. Keraguan masih ada. Sebab tu dia tak boleh perform yang kedua. Kadang-kadang tak boleh perform yang ketiga. Tengimau-ngimbau, ingat-ingat. Dan nak pula BFF masih ada. Kawan tapi mesra masih ada. Macam mana dia nak move on ke depan? Perkahwinan dulu dah hancur. Dah berkecai, bersepai dah.
Dapat perkahwinan baru. Baru pula macam tak menentu nampak. Kahwin pula jadi isi nombor 2, nombor 3. Tengok suami pula macam guyuh hayang kata jalan. Ha? Memang kenalah aku ni katanya. Mana selesai? Mana selesai? Saya nak bagi tahu apa? Nak bagi contoh amalan ni. Perkahwinan ni amalan tau. Amalan besar ni bukan amalan kecil. Kalau lah kata nak hilangkan ragu dengan beramal, kenapa anda ada beramal dengan nikah? Tak yakin-yakin dengan pasangan. Tak ada keyakinan. So, nak layan suami itu berbelah bahagi nak layan. Berbaloi ke aku layan suami ni? Berbaloi ke aku layan suami ni? Jadi ragu adalah sebab ilham jahat? Belum. Belum sebab ilham jahat. Ragu sebab tak ada ilmu, cikgu. Bukan sebab ilham jahat. Kalau ilham jahat pun datang, kalau ilham jahat datang tapi dah ada iman, dia tak terkesan dengan ilham jahat. Bukan ragu sebab bukan ilham jahat. Kan ragu ni sebab tak ada ilmu ni. Ya adalah ustaz ilmu. Kalau ada tak jadi macam tu. Bermaksud kalau ada ilmu tentang Allah tapi masih ragu, maksud ada dunia lah. Dunia masih tak hilang. Apakah yang menghalang seseorang untuk kenal Allah? Apa yang menghalang seseorang untuk kenal Allah? Yang menghalangnya adalah dunia lah. Sibuk kena trauma, sibuk kena takut, sibuk kenal makhluk, sibuk kenal benda-benda. Allah suruh kenal dia, illa liya'budun. Dia sibuk lagi. Takut dia, kita silam dia, takut dengan halusinasi dia, takut lagi dengan cakap orang ni, tunggu dia, takut hilang pangkat, takut orang ni, takut apa dapat, dia takut ketakutan ni, dia harapan pada dunia. Maksudnya dia masih ada dunia. Kalau tak nak kenal Allah, kenallah dunia dengan cara Allah kenal. Itu cara dia. Kalau orang yang betul-betul dia faham, dia mula tengok dunia dengan apa yang Allah kata tentang dunia. Keraguan. Itu keduniaan, ragu. Kan kita dah bincang dah. Kelas bila? Yang selepas ke sebelum ni? Dunia ni meragukan. Mana dia meyakinkan? Makin buat, makin ragu. Makin ada duit, makin takut habis. Habis itu tak payah ada duit. Kalau ada duit pun takut habis. Kalau tak ada duit, lagilah takut. Bukan soal adakan atau tiada. Soalnya apa yang kamu lihat. Apa yang kamu faham. Kamu yakin tidak dengan rezeki? Itu maksud dia. Ada orang kadang ngaji bab dunia ni, dengar dia sentap. Ni habis tu buang dunia lah. Try lah nak buang kalau boleh. Saya nak tengok. Dia boleh tak buang dunia? Tak boleh. Sebab apa? Risau tu nak buang macam mana? Bolehkah ada istilah jangan cinta dunia? Bukan boleh ada istilah cikgu. Memang tak boleh cinta dunia. Haram. Ni okey, ada tak faham lagi kan? Tak apa, saya ulang lagi. Dunia ni ada cinta ke? Ada cinta ke pada dunia? Bila kita kena cinta ni? Bila kita kena cinta? Kita kenal dunia. Anda kena tipu masak-masak. Yelah, kena Abang Leman. Saya kenal lah cinta. Nampak sangat tak ngaji. Tak mahu cakap. Ada ke pada dunia ni cinta? Kalau dunia ni ada cinta, kenapa ada sengsara, kenapa ada derita, kenapa ada orang ceraikan, buang macam sampah, buang isteri macam tu, buang mak macam tu, buang anak macam tu. Kenapa? Dunia ni tak ada apa-apa, tuan-tuan. Allah dah bagi tahu dah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa itu ustaz? Nak buang dunia ke nak buang dunia je? Dah kita dekat dunia dah ni. Habis tu kenalah zohirkan kebenaran pada dunia. Zohirkan apa yang sepatutnya. Itulah panggil islah. Itulah dipanggil khalifah.
memperbaiki islah. Khalifah memimpin, mentadbir, mengepalai dunia. Dunia ni dibiarkan, dia akan jadi, dia tak ada cinta, tak ada kaya, tak ada rezeki. Semua tak ada pada dunia. Sebab tu doa. Dalil dia apa? Doa, tuan-tuan. Surah Al-Baqarah. Ayat 201. Ini dalilnya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia. Mana ada kebaikan kat dunia? Abang Leman ni tak ada kebaikan. Tak boleh harap Abang Leman ni. Abang Leman tak boleh harap. Jijah pun tak boleh harap. Dua-dua tak boleh harap. Habis tu, apa yang boleh harap ni? Kebaikan pada Abang Leman. Jadi doalah kebaikan pada Abang Leman. Doakan kebaikan pada Jijah. Tengok Jijah ni memang tak lagi jauh. Tengok dengan kekecewaan dia, dengan kesensaraan dia, dengan kekeliruan, macam-macam lah benda pada dia. Nak pula pernah ada kekecewaan, terjatuh, tertipu. Ya Allah. Sebab tu susah kadang-kadang orang yang masih ada trauma, masih terperangkap dengan keadaan dunia. Dia tak boleh sebab dia dah nampak dunia tu kecewa. Macam mana dia nak pergi ke depan? Dia dah nampak dunia ni dia pun kena tipu dengan jantan tak guna. Tiba-tiba anda nak cakap kata-kata manis. Tak payah katanya. Tak payah katanya. Aku tak percaya orang lelaki lah. Memang. Bila kita nak kenal dunia ni? Sampai nak cerai-berai baru nak kenal. Sampai kematian, celik mata, marah buka baru kenal dunia tu apa? Sampai kehancuran. Sampai kena tipu. Sebab tu tuan-tuan. Jadi maksudnya, memang pada dunia tak ada cinta. Pada dunia tak ada cinta. Ini perbincangan iman. Habis tu, kita yang berikan cinta. Kita yang berikan cinta pada dunia itu. Bukan cinta dunia. Dunia tak ada cinta. Kita yang bagi cinta. Contoh, Abang Leman. Ini dunia. Kalau harap Abang Leman kosong, lalu Allah SWT meniupkan roh pada Abang Leman ini. Maka dengan roh itulah adanya sifat penyayang. Maka penyayangnya itu barulah dia boleh menyayangi apa yang ada pada dunia. Bukan sayang dunia itu. Kena faham ni, dia punya kronologi dia ni. Contoh, Abang Leman ada jemaah. Tadi Jijah tu nombor 3 dah. Jemaah nombor 1. Jadi si jemaah ni, dunia juga. Jadi nak harapkan jemaah, memang tak boleh harap. Lalu, Abang Leman yang diberikan sifat penyayang ini. Sebab tu tak semua orang boleh menyayangi sebenarnya. Sebab dia kena diberikan. Sebab Abang Leman ni jadi orang bagus. Orang minta kepada Allah, Ya Allah, kurniakan kasih sayangmu. Maka Allah pun perkenal. Bila ada kasih sayang, dia jadi seorang yang penyayang, lalu menyayangi jemaah. Bukan penagih kepada jemaah, bukan ketagih kepada jemaah. Lalu si Abang Leman ini, dia menguruskan amalan dia. Supaya dia nak masuk syurga. Lalu dia menyayangilah si jemaah ini. Bukan jemaah punya kasih sayang. Bukan jemaah. Sebab tu kalau jenis yang macam ni, walaupun jemaah tu buat perangai macam mana pun, Abang Leman tetap sayang. Sebab jemaah, kamu bukan, jangan perasan. Nampak? Kamu bukan cinta dunia itu. Kamu tak ada cinta pun. Nampak? Jadi menyayangi. Sebab tu jemaah yang ada, jemaah ni si pertama. Katalah dia geramnya pasal dia bercerai. Pop dia bercerai. Maka si jemaah ni nak kahwin, nak jadi isteri kedua. Jemaah ni ada kasih sayang tak? Tak ada. Sebab dia kecewa. Dia datang dengan kecewa. Dia datang dengan kecewa, lalu dia nak apa? Dia nak menyayangi pun tak ada. Jadi dia jadi tawati. Tawati dia kahwin tu tak tahu. Tawati dia silap bulan kahwin sebab nafsu dia tengok. Dia keliru. Nak bagi sepenuh hati. Tak ada. Kecewa dah. Patutnya balik pada Allah. Dia datang minta.
Minta Allah Ta'ala. Sebab tu tak ada istilah cinta dunia. Tak ada. Sebab tu jadi berdosa tu. Pergi cari cinta pada dunia. Mana ada cinta? Dekat dunia tak ada cinta. Jadi beruntunglah si jemaah ni jumpa Abang Leman sebab memperkenalkan cinta. Jemaah, abang perkenalkan, inilah cinta yang Allah berikan kepada abang untuk menyayangi kamu. Si jemaah pun jangan jenis tak kerti bahasa. Kalau dah tahu itu cinta daripada Allah, kamu jagalah elok cinta tu. Jangan buat dek dah. Si jemaah pun, dia buat tahu. Dia dah tahu itu cinta daripada Allah. Semua benda nak bersuruh, semua benda nak bercakap. Sebab tu jemaah ni susah sikit. Kalau jenis jemaah jenis yang tak makan saman. Jenis yang akal tak berfungsi dengan baik. Bila dia dah faham itu cinta dari Allah, maka kamu mentaatilah kerana Allah. Menerimalah kehidupan itu dengan sepenuh jiwa. Sebab tu tak ada istilah cinta dunia. Yang si Leman pun, Abang Leman pun, bila dia dah tahu jemaah itu adalah amanah daripada Allah, jangan kamu sia-siakan dia. Itu maksud dia. Tak ada istilah cinta dunia. Dia kalau betul tu, dia dah tak ada kerana dah. Dia cinta Allah terus. Cinta Allah itulah menyebabkan kita bersatu. Sebab itulah dia kena kenal. Itu namanya berbalik kepada yang menghalang. Berbalik pada apa tadi? Ragu tadi. Kenapa ada hubungan yang masih ragu? Kerana terhijab dia dengan dunia. Ilmu Allah tu terhijab. Dia tak nak kenal, dia tak nak. Kedai seimbang tak Ustaz cinta ilmu dunia dan cinta ilmu akhirat ni? Dia sebenarnya, Tuan Abdul Halim, dia bukan seimbang yang ke kiri kanan. Sebenarnya daripada atas ke bawah terus. Apa yang ada pada dunia itu sepatutnya adalah digunakan untuk akhirat. Mengakhiratkan dunia. Ini saya dah bincangkan. Akhirat. Cinta Allah. Anda nak buktikan cinta Allah. Bagaimana? Nak buang dunia. Sedangkan anda di dunia. Maka buktikan di dunia. Buktikan di dunia. Dengan apa? Ketaatan. Bawa cinta Allah ni dengan terjemahan taat. Jangan banyak cerita. Kalau ini 100%, taat 100%. Dia tak ada berbagi, tak ada. Dia tak ada cinta, tak ada. Dunia tu sebenarnya tak wujud sebenarnya. Dia bayang-bayang ni, dunia ni bayang-bayang sebenarnya. Bayangan akhirat, tuan. Dunia ni bayangan akhirat. Kalau di dunia itu Allah jadikan azab, itu bayangan kamu di akhirat sana. Kalau di dunia itu Allah jadikan nikmat, itu bayangan kamu di akhirat sana. Sebab tu ulama kata dunia ni ladang itu. Tahu dah ke mana lah tuju. Kalau kat dunia ni asyik azab dia. Asyik perangai dia. Tak dapat nikmat maknanya. Sebab tu kata setengah ulama, kata Syekh Qadir Jalani rahmatullah katakan, ajal tu ajilah, syurga jadi awalkan. Kalau kat dunia pun kamu tak boleh rasa nikmat, masakan kamu boleh rasa nikmat di akhirat sana. Kalau dengan suami pun tak boleh rasa, ya Rabbi. Tahu cakap apalah. Habis Ustaz dah bergaduh nak macam mana? Dah gaduh nak macam mana? Anda kena alihkanlah. Jangan nampak pergaduhan itu. Kena gantikan dengan amal yang lebih besar. Itu cerita dia tuan-tuan. Jadi bayangan. Jadi cinta Allah itu mentaati segala suruhan dan meninggalkan segala larangan di dunia. Itu bayang saja. Jadi kalau tengok pada suami itu bayangan bahawa inilah nikmat dan azab aku di akhirat sana. Sepatutnya
Tengok isteri tu, inilah bayangan aku di akhirat. Dengan isteri pun aku sengsara dah. Kat akhirat tak tahu macam mana. Allahu Akbar. Sebab tu pada dunia tu ada dua sekali, azab dan nikmat. Bercampur. Tapi di akhirat Allah pisahkan, azab itu neraka, nikmat itu syurga. Kalau pergi dekat akhirat, Allah divide by two. Azab itu neraka, nikmat itu syurga. Terus dekat dunia masuk dua-dua sekali. Sebab tu orang kalau yang melihat Nabi SAW mengajar kita untuk tengok dunia ni, ingat akhirat sebenarnya. Tak, kita tak tengok dunia, ingat kisah silam, kekecewaan kita, manjang. Kita terperangkap. Terperangkap dengan dunia. Pernah bergaduh, teringat tengok dunia, ingat gaduh. Tengah bercerai, tengok, ingat bercerai. Tengah tengok, ingat yang buruk-buruk, yang belakang-belakang. Ingatkan belakang. Sebab tu tengok, ya Allah, aku tak nak lagi buat jahat ke depan. Ya Allah, aku nak taat ke depan. Ya Allah, aku nak buat baik ke depan. Dia semua ke depan sepatutnya. Sebab tu hati-hati. Hati-hati yang mana masih terperangkap dengan keraguan ini. Sebab itu kita bincangkan tadi apa? Jiwa yang diisi dengan yang dihilangkan keraguan, dimasukkan dengan ilmu tentang Allah. Yang ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mampu menjaga akal daripada tertipu daripada ilham yang fujur tadi. Itu dia proses dia. Itu prosesnya. Yang saya kupaskan tadi itu apakah yang menghalang kita daripada ilmu nak masuk ke hati ni? Dunia. Waktu dunia ni menjadi halangan yang besar. Dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Al-Ghazali Ta'ala, dunia ni menjadi penghalang utama kita untuk mengenal Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab tu bab dunia ni, saya akan ulang berkali-kali, tuan-tuan. Dia tak ada istilah cinta dunia, tak ada istilah harap pada dunia. Tapi, adakah kita tak buat apa-apa kat dunia? Mana boleh tak buat apa-apa kat dunia? Sebab dunia ni tempat amalan kita. Yang jadi masalahnya, kita berharap kepada dunia. Lepas tu tak boleh harap, kecewa. Bila dah kecewa, tak nak beramal. Ini masalah. Patutnya kita beramal di dunia. Mengharapkan ganjaran pahala. Layanlah suami itu sungguh-sungguh, berkira-kira. Kenapa? Sebab apa? Pernah kecewa. Ini masalah. Kenapa tak nak kerja sungguh-sungguh? Pernah gagal. Tak naklah aku, bukan dapat apa-apa pun. Nampak? Kita mengukur kehidupan kita masih dengan dunia. Patutnya layan. Layan sungguh-sungguh. Sebab apa? Pahala. Kerja sungguh-sungguh. Sebab apa? Pahala. Aku mengharapkan pahala dan keredaan Allah Ta'ala. Bila kita mengharapkan pahala dan keredaan Allah paling tinggi, sudah pasti dunia pun dapat sekali. Pahala paling tinggi. Kalau kita aim 1 juta, takkanlah tak dapat separuh, tuan. Contohlah. Aim besar. Kalau aim kecil, langsung tak dapat. Aim pahala. Takkanlah menderita pula. Jadi maknanya, dunia ni masih kita terperangkap. Kita tidak cinta Allah lagi 1%. Di saat dunia masih kita tidak gunakan sebagai ketaatan, kenikmatan kita. Kita masih duduk di antara dua. Nikmat ke azab? Nikmat ke azab? Kita masih orang yang masih dalam bayang-bayangan. Masih terperangkap dengan keduniaan. Berkira-kira nak melakukan ketaatan. Mana itu bukan cinta Allah. Jangan mengaku cinta Allah. Kalau masih berkira-kira, masih dengan ketaatan. Terutama suami isteri contoh. Mana ada Islam? Sebab tu dalam Nabi kata itqan. Itqan ni dah buat dengan teliti. Tak ada Islam main-main sebenarnya. Penutup. Dia dalam Islam ni, contoh. Kalau kita duduk pada nafsu, dia akan jadi main-main. Dunia ni permainan. Ini boleh Al-Hadid ayat 20. Ini nafsu. Ini dunia. Tak guna akal. Main-mainlah. Dan nafsu. Kalau akal pun ada, akal yang main-main. Kalau berkahwin, fikir main-main. Tak serius. Maka
kesannya adalah dipermainkan. Apa orang ciri dipermainkan? Kecewalah. Sebab apa? Main-main. Try lah. Sebab tu jangan main-main. Kena tukar nafsu ni, tukar dengan iman. Iman kontrol akal balik. Jadi sungguh-sungguh. Dunia tetap permainan. Nampak? Bila sungguh-sungguh permainan, apa jadi kalau main sungguh-sungguh? Permainan game. Main sungguh-sungguh. Kemenangan lah. Ni dipermainkan. Ni kekalahan lah. Sebab semua saya ambil perkataan ni lah. Main-main, permainan, dipermainkan. Sungguh-sungguh, permainan, kemenangan. Sebab tu, siapanya rumah tangga sungguh-sungguh, maka dia akan menjadi pasangan yang menang. Apa yang menang? Hati lapang. Lapang dia. Ni asyik kena pang dia. Lapang benda. Main-main. Ragu-ragu. So ngaji main-main, nak beramal. Beramal main-main juga. Bukan beramal betul-betul pun. Ikut mood. Rajin buat, tak buat, tinggal. Allahu Akbar. Tukar, kena sungguh-sungguh. Akal barulah dapat ilham yang betul. Bila iman azam sungguh-sungguh tu, akal betul, nafsu akan tunduk dengan iman. Dia akan tunduk. Dia akan menambahkan lagi kesungguhan itu. Sebab nafsu ni dia akan ikut kepada kecenderungan mana. Kalau dia baik, dia akan membawa kepada kebaikan. Sebab tu tak boleh main-main. Kena serius. Jadi, ya itu dunia nafsu. Dia main-main. Dia tak serius. Betul boleh dalam Islam panggil itqan. Itqan. Dia kena teliti, sungguh-sungguh. Baik, jadi sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Baik. Baik, insyaAllah. Saya kira cukup setakat tu dulu. Pada malam yang penuh barakah ni. Itulah. Kita boleh tengok balik tadi perbahasan tadi. Itulah susunan dia. Apabila akal ni, dia ada dua. Kesimpulan kita, akalnya ada. Dia akan terpecah kepada dua. Fujur, jahat. Ini pada sangkaan. Sangkaan buruk-buruk yang jahat-jahat. Jahatnya apa? Yang jauh pada Allah. Kemudian, akan dapat ilham yang takwa. Takwa ni apa? Membawa kepada mendekat daripada Allah. Baik. Sebelum digunakan dua ni, dia kena ada yang memegangnya. Itulah berbalik pada hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah mereka yang menyucikan hati. Hati ni dibersihkan daripada ragu. Jangan meragui. Jadi, hilangkan keraguan itu dengan apa tadi? Dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah. Sebab nak hilangkan ragu ni Allah. Jadi kena belajar ilmu tentang Allah. Itulah akidah, tauhid. Pada masa sama nak masuk ilmu tentang Allah, itu kena bersihkan hati, tasawuf. Amalan, itu akan seiringan. Kalau terus pergi kepada amalan, itu yang berlaku, saya bagi contoh tadi, kahwin. Beramal, berkahwin juga, tapi ada ragu-ragu lagi. Ni abang nak kahwin lagi ni. Apa dia bang? Abang tak sayang saya ke bang? Ada tak? Kalau uji, ragu kan? Ragulah tu. Bukan saya tak ragu. Saya bukan ragu dengan abang. Sebenarnya, iyalah, ragulah tu. Ngaku je lah. Itulah keraguan. Kalau dah yakin, tak adalah nak marah. Kita ragu yang kita ni akan, iman saya tak kuat, agama saya. Mulalah alasan macam-macam keluar lah. Keraguan. Yang dah bercerai, kahwin lagi. Ragu juga, nak sayang sungguh-sungguh, ragu juga. Boleh ke? Bolehkah aku menyayangi lagi?
Oh, tu ayat dia. Bolehkah aku disayangi lagi? Dia mula 50-50. Boleh ke? Dia banyak boleh ke, banyak ke dia tu. Bersihkanlah daripada jalan-jalan keraguan itu. Itu kena cantah habis-habis. Sebab tu kena ada bimbingan. Sebab tu kena bimbingan begini. Upah pula bagi yang pernah melalui keraguan, kegagalan, kejatuhan, terutama dalam perniagaan contoh. Jangan ada apa-apa attachment. Sebab tu bersih ni, bersih betul. Tazkiyah ni kena bersih. Dia tak ada kisah silam, tak ada. Sebab tu kita kata jangan belajar pada pengalaman silam. Lagi-lagi penceraian, kegagalan, kekecewaan. Itu lagi jangan belajar tu. Tutup terus. Ahli Ustaz takkan tak boleh belajar sebab kita nak tahu juga kenapa kita silap. Satu je. Sebab tak belajar dengan suruhan Allah. Sebab tu buat silap sehingga kecewa. Cuba belajar apa yang Allah suruh. Apa yang Allah suruh buat. Apa yang Allah larang tinggal. Sebab tak buat lah tu. Orang suruh belajar dengan kebenaran. Pergi belajar dengan sangkaan buat apa? Tu kena lah. Pum, kena. Dah tak payah nak buka-buka lagi cerita. Kenapa? Tak payah. Dah tahu dah. Kenapa aksiden? Mesti ada sebab kegagalan, failure yang berlaku. Kita kena belajar teknik brake yang betul. Tak payah buka. Sebelum tu kena belajar. Macam tu. Kita kena belajar macam mana kawal steering. Tak payah. Sebelum tu. Maksudnya mesti ada kegagalan yang berlaku. Kegagalan dalam pengendalian steering ke, kegagalan dalam brake ke, ceritanya kegagalan. Begitulah bertemu kehancuran. Jangan tutup kes. Sebab tu saya bawa bagi yang mana contoh ada yang bercerai. Minta maaf saya cakap. Jangan ikut trend orang yang BFF lah, sebab anak lah, sebab ini jangan. Saya cakap ni sebab rumah tangga isu besar. Saya sangat hormati bagi mereka yang sedang berjuang untuk membina kembali rumah tangga. Tapi kalau masih terikat dengan peristiwa lama, kisah lama, anda nak ke depan bagaimana? Si suami atau suami baru ni, tolong bagi kekuatan. Bagi, jangan, stop. Carilah jalan macam mana. Dan hargai perkahwinan itu, muliakan balik. Hukum tetap hukum. Muliakan perkahwinan. Lain kali kalau tak nak, jangan bercerai. Bagi pengajaran, betapa penceraian ini menyusahkan. Jangan suka-suka nak, sikit-sikit dia, rasakan kesusahan itu. Lain kali jangan buat. Tu, bau. Seri. Barulah sedar ke tidak? Siap buat apa? Buat video. Nak salam. Nasib baik dia ni yang tak ngaji. Tak apalah. Setahap gitu nak salam boleh. Bekas isteri dengan bekas suami. Okey. Yang bekas isteri dah ada suami. Yang bekas suami dah ada isteri. Yang isteri yang bekas tu tak apa ni yang bekas isteri yang ada suami ni. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan main-mainkan perkara yang melibatkan perkara-perkara maruah ni. Itu maruah anda. Ingat, bila Allah beri peluang kehidupan, ni fikiran jahat, buang. Dengan iman yang, jangan ragu, jangan ada keraguan lagi ke depan. Allah sentiasa beri peluang kepada semua orang. Dengan syarat, jangan campur adukkan keraguan. Itu saja. Jangan masih lagi nak mengintai-ngintai kehidupan yang lepas. Jangan masih terngiang-ngiang dengan kehancuran dan kegagalan yang ada. Islam sentiasa memberikan harapan yang sangat tinggi. Itu saja. Untuk berubah ke arah yang lebih baik, apatah lagi berubah menuju kepada Allah. Itu saja. InsyaAllah kita bertemu esok malam. Esok saya ada kuliah maghrib. Nanti saya akan share di page saya. Ada kuliah maghrib 7.50 dengan surah Baitul Mu'min. Jadi saya jemput semua sama-sama imarahkan. Saya akanlah di page inilah. Saya ada kuliah maghrib, saya sama imarahkan besok insyaAllah. Dan besok pagi kita ada fitness kolbu. Saya jemput adik pada semua. InsyaAllah pukul 10 besok. Fitness kolbu. Terima kasih banyak. Mohon ampun maaf di atas segala kekurangan. Saya kata tu kurang bicara. Moga-moga Allah rahmati kita semua insyaAllah. Khair. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr.
Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.